Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, untuk video kali ini saya nak teruskan dengan lab numerical analysis kita yang seterusnya adalah lab yang ketiga. Okey, so untuk lab yang ketiga ni ia adalah berkait dengan building simple function. So before masuk kepada soalan dengan masuk kepada coding terus, so saya nak explain sedikit berkenaan dengan function ni. Okey, so function adalah satu group of statement that perform a task. So dengan menggunakan function ni awak boleh arahkan awak punya program untuk cari, contoh nak cari average, nak cari mean, nak cari hasil tambah bagi dua nilai ke. So dengan menggunakan function ni, contohlah nak cari hasil tambah untuk dua nilai, nilai A dan nilai B. So awak boleh guna function tu untuk kita boleh input dalam function tu nilai A, apa nilai B. So nanti dia akan keluar hasil tambah tu. So dengan menggunakan function ni juga, contohlah awak dah kira untuk nilai A dan nilai B yang pertama awak. So untuk yang seterusnya nak kira nilai A dan nilai B yang lain, hasil tambah dia. So awak boleh input nilai A dan nilai B yang lain juga. Contohlah kalau awak nak awak nak output dia banyak, output dia adalah nilai hasil tambah dan hasil darab. So awak boleh guna juga function ni sebagai satu macam awak boleh gunalah function sebagai satu fungsi dalam awak punya coding tu. Okay, so dalam MATLAB ni function dia are defined in separate file. Maksudnya awak kena define dalam file yang berbeza, maksudnya kena create file yang lain. So nama file dan nama function awak tu kena sama. Contoh kalau awak letak nama function awak sebagai population ataupun sebagai addition, hasil tambah, ataupun sum, hasil tambah, so nama awak punya file pun kena save sebagai sum juga, sum.m. So dia kena sama. Kalau tak sama, silap, dah awak tak boleh nak run awak punya file. Okey, lepas tu function ni dia boleh terima lebih daripada satu input argument dan boleh keluarkan lebih daripada satu output argument. Macam tadilah kalau awak nak keluarkan maximum dan minimum, so awak boleh outputkan banyak value dan awak boleh input banyak value juga. Okey, syntax dia ni adalah kira macam format lah syntax ni. Okey, so format dia adalah function. So function ni wajib letak, kena type function, lepas tu buka kurungan. Kalau output awak banyak, so awak kena letak square bracket ni. Lepas tu output awak contoh ada 3, awak kena buat lah nama output awak, contoh minimum, maximum, sum. So tutup kurungan tu sama dengan my fun. My fun ni adalah kat sini adalah nama function awak. Ni adalah nama function awak. So bila ni nama function awak kena pastikan dia sama dengan nama file awak. Awak kena save nama file sebagai my fun juga. So kalau dia ada huruf besar kat sini, kat tengah ni nama file dia pun kena ada huruf besar juga. Okey, lepas tu buka kurungan, bracket biasa je. Lepas tu ni adalah kawasan untuk letakkan input. Contoh nak cari hasil tambah bagi dua value. So kat sini ada sum dekat bahagian output ni. Lepas tu dekat input dia ada dua value. So value 1, value 2. Lepas tu tutup kurungan. So ni adalah awak punya function awak, nama function awak. Kira ni dengan menggunakan statement ni awak dah create function. So macam mana nak dekat bawah function awak ni, awak boleh masukkan proses nak cari value yang output ni lah dekat bawah function tu. Okey, yang untuk kita pada coding nanti. Ini saya nak tunjuk cara nak create sahaja dulu. So example yang pertama saya tunjuk cara nak create. Okay, find maximum number bagi 3 number. Okay, kita kena input 3 number. Lepas tu dia nak cari maximum number. So cara nak type dalam MATLAB awak kena type function. Lepas tu declare satu variable output awak. So manalah tadi kan maximum. So saya type max sahaja. Kalau nak letak maximum boleh, tak ada masalah. Sama dengan my max. My max ni adalah nama function awak. So kena sama dengan nama file. Kat sini saya buat my max. So M awak kena huruf besar lah, sama dengan nama file awak tu. Lepas tu awak buka kurungan. Apa yang nak input tadi tu adalah ada 3 nombor yang nak input. Nombor pertama 61, 62, 63. So kat sini awak kena declare nama variable awak tu lah, nama input yang nak kena letak tu. Okay, so yang ni saya nak tunjuk yang pertama tadi ni, saya tunjuk untuk output dia ada satu je.
Kalau output dia lebih daripada 1, awak kena buat macam mana? Tengok pada example seterusnya. Find minimum and maximum number bagi 3 number. So dia nak cari minimum dan maksimum kan. So minimum awak adalah so cara nak type dalam MATLAB awak, mula ke type function, lepas tu buka square bracket ni. Kalau ada lebih daripada 1 output, awak kena guna square bracket minimum, maximum, tutup bracket. Sama dengan my min max ni adalah awak punya nama function, so wajib sama dengan nama file awak. Lepas tu buka kurungan, num1, num2, num3 adalah input yang awak nak masukkan tadi. So awak kena ingat kat sini output sama dengan nama file, nama function, lepas tu input. Okey, ni adalah dia punya format. Okey, contohlah kalau function awak output awak ada 1, boleh tak nak letak square bracket? Boleh, tak salah pun kalau nak letak square bracket tu. So tak ada problem. Lepas itu kita akan teruskan MATLAB function. So MATLAB function ni adalah MATLAB yang dah tersedia ada dalam MATLAB ni. Contohnya yang kita dah guna sebelum ni adalah inverse ataupun fprintf kita dah pernah guna. Lepas tu square root, sqrt untuk cari value. Benda yang ada yang dah kira macam built in lah kot dalam MATLAB ni, kira dah tersedia, so kita boleh guna. Sebenarnya selain daripada yang saya tunjuk kat sini, ni adalah ada banyak lagi, so boleh explore sendiri. So seterusnya kita pergi pada soalan sebelah terus. Okey, tengok pada soalan yang pertama. Okey, city of Wakanda has an initial population of 50 people. Population increase exponentially by each year by the function pt equal to p naught exponential kt, where pt is human population after a certain number of years. P naught is the initial population, k adalah population growth rate, and t adalah time. So kat sini dia cakap population rate bagi population bagi dekat City of Wakanda bergantung pada function pt ni. So ni adalah pt kita lah ni, p naught exponential kt. Sorry. Lepas tu dia cakap p naught ni initial population. So initial population ni adalah p naught, iaitu 50. Sebab kat sini cakap initial population kan. So initial population adalah sama dengan 50, di mana 50 sama dengan p naught tu lah. P naught sama dengan 50. Okey. K ni adalah population growth rate. Okey, population growth rate ni adalah value kat sini atas ni, k ni yang kecil tu. Okey. Lepas tu t ni adalah time, year by year. Okey, so soalan pertama cakap create MATLAB function file, kita namakan sebagai population. Arahan dia ni, so namakan population dengan population growth rate k dan time ni sebagai input, k dan t tu adalah sebagai input, dan function p adalah sebagai output. So macam mana nak buat? Kita boleh pergi kepada MATLAB. So buka MATLAB, awak type new script, lepas tu awak type, sekarang kita nak create MATLAB function kan. So awak type function, lepas tu soalan dia nak output p adalah, function p adalah sebagai output. So sama ada awak nak letak square bracket ataupun tak nak, tu bergantung pada awak. So saya letak je sini, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Lepas tu sama dengan nama function kita. Nama function kita dia dah bagi kat sini, so letak nama sebagai population. So kita type population, lepas tu buka kurungan. Yang kita nak input adalah k dan t. So k ni adalah growth rate, t adalah kita punya time. Lepas tu awak enter. Lepas awak enter, sekarang kita nak outputkan p kan. So nak cari p, macam mana kita ada value dia, kita ada function p ni. Okey, so dalam function p ni, cara formula nak cari p adalah p naught darab dengan exponential k darab dengan t. So p naught kita dah ada sama dengan berapa. So p naught ni adalah constant. So type je value p naught, kita declare p naught kita sama dengan 50, semicolon, enter. Lepas tu dah tak ada apa yang kita nak jadikan sebagai constant kan. So kita masukkan formula untuk output tu, iaitu p. Formula nak kira p.
So type sama dengan P. Lepas tu sama dengan formula dia adalah P naught darab dengan exponential K darab dengan T. So P naught darab dengan exponential EXP. So exponential EXP ni adalah MATLAB function juga, di mana dia ada dalam MATLAB awak ni. So awak boleh guna EXP je. Lepas tu K darab dengan T semicolon. K dengan darab dengan T nanti bila awak gunakan function population ni, bila awak masukkan nilai dalam K dengan dalam T ni, dia akan pergi masukkan dalam awak punya value kat sini. So dia akan kira, lepas tu dia akan cari value P ni, lepas tu dia akan output lah nilai P awak tu dekat command window ni. Lepas tu N. Okay, so settle awak punya create function tu. So awak dah siap soalan A, awak dah create MATLAB function file awak. Okay, so awak dah siap create, awak kena save dulu. So awak kena tekan Ctrl S. Bila awak tekan Ctrl S, awak save dekat mana-mana awak rasa awak nak save. So saya akan save dekat, sebab senang nak cari kan, so saya akan save dekat desktop je, dalam mana-mana folder awak nak tak. So awak tekan save. Kat sini, kalau lah nama dia tak sama dengan nama function, awak kena tengok betul-betul sama ke tak. Kalau sama, okay, good, awak just save je. Okay, so bila awak dah save tu, nama population kat atas ni dah berubah, sama dengannya. Okay, so settle lah awak punya create function MATLAB tu. Okay, so awak dah siap soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. Okay, soalan B dia suruh kita guna for loop cari human population P dalam Wakanda City tu setiap tahun selama 10 tahun, di mana fixed growth rate iaitu K dia fix sama dengan 0.35. So constant lah. Lepas tu dia suruh kita round off jawapan kepada nearest integer, dan dia suruh present dalam bentuk table form. So macam mana nak present dalam bentuk table form menggunakan fprintf ni? Awak kena keluarkan value T awak tu setiap tahun, untuk setiap tahun yang selama 10 tahun. So tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ke tahun keempat. Lepas tu sebelah dia awak keluarkan P, nilai P tadi tu. Okay, so human population ni adalah P yang nak cari. Lepas tu K ni adalah sama, constant, so 0.35. Okay, so dia suruh guna for loop untuk every year for 10 years. So macam mana nak buat loop untuk every year for 10 years ni? Awak kena type for T sama dengan 1 titik bertindih 10. So kita teruskan dengan kita punya coding untuk soalan B tu. Okay, soalan B awak kena type macam ni. For, sebab kita for loop kan, so kita ada, dia suruh guna for loop untuk setiap tahun. So tahun adalah T sama dengan 1 titik bertindih 10. Lepas tu awak enter, awak tekan P sama dengan, so P ni awak boleh declare variable P awak. Contoh mana-mana awak boleh guna apa-apa nama kat sini. Saya akan guna P juga. So kalau awak rasa mengelirukan, awak boleh gunalah POP ke untuk population. Tapi so ikut suka awak, saya akan guna P. Kira macam kita declare variable yang baru untuk cari jawapan bagi soalan B tu. Contoh kalau nak buat 1B ke dekat P ni pun boleh je, tak ada masalah. Lepas tu kat sini kita kena call function population kita. So macam mana nak call? Kita kena type nama yang sama, lepas tutup buka kurungan, lepas tu dia ada K, dia ada T kan. So K kita adalah fix tadi, iaitu 0.35, comma T, sorry sekejap sorry. Ok, lepas tu ada T. Ya ok, ada T awak tu. So T awak tak perlu type berapa value dia, sebab ok, sorry. Ok, teruskan So dalam ni kita type value kita itu 0.35. Lepas sebelah dia koma tu adalah sama dengan T. So T kita dah masukkan dalam loop ni, kita tak perlu dah type. So kita tekan type T je. Lepas tu letak semicolon.
Lepas tu awak enter. Type Y sama dengan round, buka kurungan P, tak semicolon. Okey, kenapa awak kena type Y kat sini? Sebabnya awak nak cari value bagi nilai P di mana awak kena round off. Sebab soalan nak round off. So awak boleh declare apa-apa variable. Awak nak type R ke, awak nak type Y ke, so tak kisah. Contoh lah kat sini tadi awak nak ubah sebagai soalan 1B. So 1B awak nak type kat sini. So dalam dekat ni pun awak kena type 1B juga. Kalau awak dah declare variable dia 1B kat sini, dia tak perlu sama pun dekat atas ni. Sebab dia untuk yang atas ni berkait dengan dalam function yang atas ni sahaja. Yang kat sini dia tak berkait dengan atas ni. Yang berkait dengan atas ni adalah population ni, function population ni bila kita call tu. So kalau awak buat kat sini POP ke, so kat sini pun awak kena type POP juga. Okay, so awak letak semicolon, awak enter. Lepas tu awak type F, print F. Yang ni sebab kita nak create table tu. Lepas tu arahan pula suruh guna F print F. Lepas tu kita guna apostrophe, iaitu koma yang kat atas tu. Letak percentage I, di mana kita akan guna percentage ni untuk replace value T. Sebab dia suruh buat table tadi kan. So replace value T dan value Y, iaitu nilai P yang dah di round off kan. So percentage bagi percentage yang kedua adalah untuk nilai Y, iaitu nilai P yang dah di round off dalam nearest integer. Lepas tu kat sini adalah I, sebab dia integer kan. Lepas tu slash n untuk new line. Okay, lepas tu awak tekan apostrophe, koma atas tu, lepas tu koma bawah. Lepas tu nilai yang pertama kita nak keluarkan adalah T, nilai yang kedua kita nak keluarkan adalah Y. Lepas tu awak tutup kurungan, letak semicolon, enter, and then awak tekan N. So siap awak punya command window. Awak dah siap N tu, awak tekan enter. So dia akan keluarlah satu table. So ni dia keluar. Bila T sama dengan 1, awak punya P adalah sama dengan 71. Yang T yang kedua, awak punya P sama dengan 101. Yang ketiga, awak punya tahun yang ketiga, P awak sama dengan 143. 4, dia punya P sama dengan 203, sampailah habis. So dia akan buat loop sampai 10. Sebab awak punya soalan, awak punya loop dia nak 1 sampai 10 kan. So ni adalah jawapan bagi soalan B awak. Okay, so seterusnya soalan suruh cari population bagi human population dalam Wakanda City selepas 10 tahun dengan growth rate sama dengan K0.2, K0.4, K0.5 dan round off answer to the nearest integer. Okay, so saya akan tunjuk kat sini. Okay, saya CLC dulu untuk clearkan. Okay, disebabkan dia cakap after 10 years, so awak boleh type T sama dengan 10 dekat command window. Lepas tu awak type semicolon, lepas tu enter. Lepas tu soalan dia nak T kan dia sama je, yang berubah adalah growth rate K tu. So K yang pertama adalah 0.2 kan. So yang pertama, population pertama di mana K sama dengan 0.2, saya declare sebagai P1 sama dengan, awak call function yang kat atas ni, iaitu population KT tu, population, buka kurungan, K adalah 0.2, koma T dah ada sama dengan 10, so tak perlu T tu. Kita dah declare dekat atas, so awak just type T je. Lepas tu awak tekan semicolon. Lepas tu awak type YI untuk kira round off, sebab dia nak dalam bentuk round off kan. Lepas tu awak type round P1 sama dengan yang atas ni. So awak akan dapat, awak enter kat sini, awak jangan letak semicolon sebab kita nak value dia. So awak dapat Y1 awak, iaitu value bagi population di mana K sama dengan 0.2, T sama dengan 10. Lepas tu awak buat juga untuk P yang kedua. So untuk P yang kedua, awak type P yang kedua, iaitu K kita sama dengan 0.4, population
0.4 T, sebabkan T dah ada kat atas, so tak perlu dah awak nak type balik. Lepas tu tekan semicolon, lepas tu awak type Y2 sama dengan round untuk integer kan, untuk round off kan dia. Lepas tu P2 kat dalam ni, lepas tu enter. So dia dapat nilai kat sini. Lepas tu buat yang ketiga pula. Buat yang ketiga sama je. Ni yang kita panggil sebagai call function. So yang ketiga kita adalah K sama dengan 0.5. So 0.5 kat sini. Nanti kita dah ada kat atas dengan 10 tu. Lepas tu awak tekan semicolon. Lepas tu awak type Y3 untuk round off ke jawapan awak. P3. So dapat jawapan awak. So ni jawapan awak. So ada satu lagi cara lain untuk awak. Contohlah awak cakap, kenapa teacher tak cantik nak buat satu-satu, nak buat sekaligus je terus. Awak boleh buat macam ni. Saya type balik. Mula type T sama dengan 10. Semicolon. Lepas tu P1 sama dengan population. K yang pertama adalah K sama dengan 0.2. Lepas tu T kita dah ada. Lepas tu awak tekan semicolon. Lepas tu Y 1 sama dengan round. So dia punya coding sama juga macam yang sebelum ni, yang baru je kita buat tu. Sama je. Cuma kat sini kita nak buat sekaligus. Nak suruh dia keluar result terus. Y1, Y2, Y3. So dekat sini awak jangan enter sahaja. Awak kena tekan shift enter. Kalau awak tekan enter, dia akan keluar result terus. So bila awak tekan shift enter, dia tak akan keluar result awak tu. Contoh kalau awak tekan enter, dia akan keluar macam ni. Contoh kalau awak tak tekan enter tu, awak tekan shift enter daripada atas ni. Kalau saya nak tekan shift enter, so dia tak akan keluar yang tanda ni. Tak akan keluar tanda ni. So maksudnya awak boleh buat coding awak dalam sekaligus. So benda ni setiap kali nak pergi line baru, awak kena tekan shift enter, shift enter. So P1 sama dengan population K yang pertama tadi 0.2 T. Okey, kat sini awak letak semicolon. Lepas tu awak tekan shift enter. Lepas tu awak tekan Y1 sama dengan round P1. Lepas tu kat sini awak tekan shift enter. Lepas tu P2 balik sama dengan population 0.4 T semicolon shift enter. Y2 sama dengan round P2. Lepas tu shift enter. P3 sama dengan population 0.5 comma T semicolon shift enter. Y3 sama dengan round P3. Dan kat sini awak dah selesaikan, so awak enter je. So dia keluar sekaligus je jawapan awak. So Y1 ni adalah untuk ni. So kita tak letak semicolon kan, sebab tu dia keluarkan Y2, value Y2 tu Y1, Y2 dengan Y3 untuk kat sini. Dan Y3 ni adalah untuk kat sini. Okay, mesti ada macam mana lah nak kalau macam bila dia apa ni common window duduk kat bawah ni, macam mana nak screenshot kan semua. So awak pergi dekat common window ni, awak nampak dia keluar macam anak panah tu, awak tarik. So awak boleh screenshot full. Ok, tu je. So selesai untuk soalan pertama. Ok, teruskan dengan soalan yang kedua pula.